Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari tajuk, dia kata. Bagaimana untuk kita menegur ustaz yang membaca hadis yang tidak sahih seperti berlaku pada saya, bahawa ustaz itu membawa kuliah tentang sirah nabawiyah dan ustaz itu menyebutkan bahawa malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang berlaku ialah api sembahan Majusi terpadam dan juga runtuhnya menara istana Kisra Parsi. Dan waktu ketika itu saya tiada hujah melainkan hanya pernah melihat beberapa video doktor di YouTube. Cuma sahabat saya sudah menegur ustaz itu dan ustaz itu bertanya kepada sahabat saya, mana kamu tahu? Dan sahabat saya kata dari Dr. Zaimi, ustaz itu pun kata saya akan buat semakkan balik dan ustaz tu suruh sahabat saya pun menyemak balik dalil yang dibawa oleh doktor. Maafnya. Okey. Ustaz ni baguslah. Ustaz ni bagus. Maksudnya dia tak terus orang kata apa? Ego dengan menolak teguran. Bila dia kata dia semak balik, alhamdulillah itu merupakan perkara yang baik. Ya, yang mana biasanya kalau kita tegur, terutamanya ustaz-ustaz ni kan, dia tak boleh nak terima sangat. Dia tak boleh nak terima sangat. Jadi bila kita tegur ustaz yang seperti ini, dia kata dia nak balik, nak semak balik, alhamdulillah. Itu alhamdulillah menunjukkan dia adalah orang yang baiklah. Ya, baik. Hadis yang disebutkan itu betul, memang adalah hadis yang tidak sahih. Kalau nak tahu di mana dia punya hujahan, ya, ia dah dibincangkan oleh seorang ulama yang namanya Dr. Akram Zia Al-Umari, seorang pensyarah di Universiti Islam Madinah, pakar dalam bidang sejarah, yang mana dialah di antara orang yang menulis dalam perkara ini, yang mana terdapat perawi-perawi yang tidak dikenali di dalamnya. Yang mana nama perawi itu saya tak ingat, tapi memang perawi itu tak dikenali. Ya, perawi tak dikenali. Al-Imam Az-Zahabi juga mendhaifkan hadis. Ya, sebab apa? Sebab kalau betul benda ni ada di zaman Nabi lahir, dah tentu kita akan jumpa dia punya catitan di dalam sejarah kuno selain daripada Islam. Dan tentu kita akan jumpa dalam manuskrip orang-orang Parsi, tapi tak ada. Maka menunjukkan ia tidak sahih. Banyak soalan ya. Saya baca yang saya jawab mana yang mampu je ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum selawat beramai-ramai selepas salat? Adakah ia sunnah? Selawat secara umumnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran Allah Taala kata sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah ke atas nabi dan beri salamlah kepadanya. Maka selawat tu secara umumnya adalah sunnah. Tetapi selawat yang dianjurkan oleh Nabi SAW ini, ganjaran dia, siapa selawat ke atas Nabi sekali, Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya 10 kali. Itu sabit dalam hadis. Dan dalam hadis yang lain juga, Nabi suruh memperbanyakkan selawat ke atas Nabi ini pada hari Jumaat. Yang itu sahih. Hari Jumaat banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan galakkan untuk berselawat kepada Nabi ini juga datang dalam salat, iaitu ketika mana suruhan ataupun arahan untuk berselawat ke atas Nabi ini datang dalam tasyahud akhir sebelum kita memberi salam. Begitu juga galakkan untuk berselawat sebelum kita membaca apa-apa doa supaya doa kita makbul, maka kita digalakkan untuk berselawat. Begitu juga digalakkan untuk berselawat ni bila nama Nabi SAW disebutkan. Seperti mana Nabi SAW buat, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil ni, orang kedekut ni, bila nama aku disebut di sisinya, dia tak berselawat ke atas aku. Okey, itu secara umum lah. Tetapi adakah lepas salat merupakan tempat untuk berselawat secara khusus? Saya tidak menjumpai dalilnya di dalam sunnah yang menunjukkan Nabi SAW ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW beriltizam
ya, beriltizam melakukan selawat selepas daripada salat, apatah lagi beramai-ramai. Maka ia tidak adalah petunjuk. Tapi bukan bermakna tak boleh nak selawat. Cuma kita nak selawat, okey, no problem. Tapi kita jangan anggap di tempat itu sunat secara pasti ataupun sunat secara khusus. Kita kena tahu dalam lepas salat ni ada zikir-zikir yang dipanggil sebagai zikir khas salat. Tapi selepas itu kita zikir dengan apa pun, kita nak doa dengan apa pun, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi jangan dianggap, ya, jangan sekali-kali menganggap ia adalah sunat secara khusus. Okey. Baik. Soalan berikutnya. Salam doktor. Waalaikumsalam. Adakah orang kafir juga akan dihisap atau automatik dilempar dalam neraka? Ini soalan bagus kan ni. Orang kafir ni macam mana? Akan dihisap ke atau macam mana? Pertama sekali orang kafir akan diberikan kitabnya di belah kiri dia tadilah. Kan, di belah kiri dia. Tapi adakah orang kafir akan ditimbang amalan, akan dihisap? Kan? Ada dua pandangan. Ada dua pandangan ulama dalam isu ni setelah diberikan catatan mereka di belah kiri dan di belakang mereka, belah kiri belakang. Adakah mereka akan dihisap? Bahagian ulama kata tidak perlu dihisap kerana semua amalan mereka itu gugur. Semua amalan mereka itu batil, maka perlu apa lagi dihisap. Tetapi sebahagian ulama yang lain kata dihisap juga orang kafir kerana ayat-ayat Quran bila menceritakan tentang hisap mereka, ayat Quran itu umum, merangkumi orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Dan mereka mengatakan di antara hikmah dihisap amalan orang kafir ini adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal dalam nak memberikan hukuman kepada orang kafir. Jadi kerana itu nampaknya macam hujah mengatakan orang kafir ini dihisap, adalah dia punya kewajarannya, walaupun dua pandangan di kalangan ulama ni memang isu yang ijtihadi. Ijtihad. Adakah mereka ini ada amalan mereka itu ditimbang ataupun tidak? Ya, di antara sebab juga yang menunjukkan kenapa Allah Taala akan timbang amalan orang kafir ni adalah kerana sebagai satu taubih, sebagai satu orang kata apa, penghinaan kepada orang kafir, nak ditunjukkan amalan yang teruk itu pada semua manusia yang ada di padang mahsyar pada ketika itu. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sunnah apabila kita beralih tempat untuk salat sunat selepas melakukan salat fardu mahupun antara salat sunat? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada menyebutkan yang mana Nabi kata saya ingat balik. Saya lupa hadis tu, tapi ada seorang sahabat lah. Ada seorang sahabat dia kata, jangan kamu sambung salat dengan salat yang lain sehingga kamu bercakap ataupun kamu keluar. Maksud keluar tu berubah tempat. Maksudnya bila Nabi sahabat ni kata Nabi SAW yang suruh buat macam tu. Jangan sambung salat dengan salat sehingga cakap ataupun keluar. Keluar ni maksud berubah tempat. Oleh kerana itulah para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan bila seseorang itu telah selesai salat, terutamanya salat fardu, maka disunatkan untuk dia pindah tempat daripada tempat yang fardu tu ke tempat lain. So untuk dia bersolat sunat. Afdalnya balik rumahlah solat sunat. Tapi kalau tak, mana-mana tempat dalam masjid. Antara hikmahnya juga untuk memperbanyakkan tempat sujudlah. Dan juga untuk memutuskan di antara salat fardu dan salat sunat tu pada gambaran. Tapi kalau solat di tempat yang sama macam mana? Solat di tempat yang sama tu tak ada masalah, boleh juga. Ya, tak ada masalah pun, ya. Tapi ini adalah benda yang sunat.
Assalamualaikum salam. Sebelum ubat pada badan saya baca bismillah dan selawat. Kira masuk bid'ah ke? Bid'ah ni bila mana kita menganggap bacaan itu khusus untuk sapu ubat. Tapi kalau orang tanya kenapa kau selawat sebelum sapu ubat? Dia kata saya tak ada buat apa, saya selawat je lah, ataupun saya nak tawassul dengan selawat saya. Kan selawat ni amal soleh, jadi saya nak tawassul dengan amal soleh saya supaya Allah Ta'ala sembuhkan saya. Okey. Bismillah, okey. Bismillah dalam hadis Nabi sebut, kullu amrin dhibalin lam yubda bi bismillah lam yubda bismillah fahuwa aqta'. Atau kama qala Nabi SAW sebut, mana benda-benda yang kita nak buat tak dimulakan dengan bismillah, dia akan tak sempurna, dia akan terputus. Tapi kalau selawat ni kadang-kadang kita buat sebelum masa masak nasi berselawat, basuh kain berselawat kan, sapu ubat berselawat. Tapi kalau orang tanya kenapa selawat, dia kata tak ada apa, saya nak buat apa, selawat je lah. Okey, dia tak termasuk dalam bid'ah. Tapi kalau dia kata kita bila nak sapu ubat ni sunat selawat tau, dia sunat selawat secara khusus, itu tidak ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita belajar rahsia tarikh lahir untuk mengetahui potensi diri? Ini tidak ada. Yang dia seolah-olah macam orang kata apa, nujum. Ilmu perbintangan, astrologi yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Astronomi tak apa, jangan astrologi. Itu tengok bintang, tengok lahir bila, lepas tu ramal masa depan. Itu tidak dibenarkan. Kerana manusia ini dia orang kata apa, dia tak tahu benda gaib. Jadi kata melalui tarikh lahir, banyak je orang jahat tarikh lahir beza-beza tapi buat jahat yang sama juga. Jadi isap dadah ke tarikh lahir yang beza-beza. Jadi tak perlulah benda-benda yang seperti itu. Ia termasuk dalam ramalan yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum salam. Saya ada dengar hadis yang Nabi doakan Ibn Abbas supaya pandai takwil. Jadi ada orang cakap afdal dan jumhur ulama takwil ayat mutasyabihat. Mohon pencerahan dekat Ibn Abbas takwil ayat mutasyabihat. Sifat-sifat Tuhan yang berkaitan dengan kita panggil apa, ayat sifat-sifat khabariyah. Yang ni banyak sebenarnya riwayat Ibn Abbas, saya tak kaji semualah. Tetapi ada juga yang Ibn Abbas tidak takwil. Tapi yang dimaksud oleh Nabi takwil itu ialah tafsir Al-Quran. Maksudnya pandai dalam mentakwil ni, maksud pandai dalam mentafsir Al-Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab tafsir yang awal-awal seperti tafsir Tabari, dia juga memanggil tafsir itu dengan makna takwil. Dia panggil juga tafsir itu dengan makna takwil. Jadi takwil ni bukan semestinya mengeluarkan makna yang zahir dari yang ada pada ayat pergi kepada makna yang tersembunyi kerana ada sebab, tetapi juga ia bermaksud tafsir di sisi ulama yang awal. Ulama tafsir yang awal memanggil tafsir itu dengan takwil juga. Wallahu a'lam. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin.